السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي وفقنا لصيام رمضان إيمانا واحتسابا. الحمد لله الذي أعاننا على تلاوة كتابه العظيم وتدبر آياته الكريمة. اللهم اجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم علمنا القرآن وفقهنا في الدين واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan, akhwat, sidang saimin, saimat yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah sampailah kita kepada hari yang ke-20, malam yang ke-21. Sama-sama kita menambahkan lagi ibadah kita daripada semata-mata siam, qiyam, tilawah kepada satu ibadat khususi yang sudah tentu tidak sampai oleh orang ramai pada ibadah ini kecuali orang yang Allah Ta'ala pilih. Rasulullah SAW selalu beribadah dengan ibadah ini tiap-tiap tahun, iaitu i'tikaf 10 akhir Ramadanul Mubarak. Mengurungkan diri di dalam masjid ataupun musalla dengan tidak keluar kecuali kerana ada apa-apa hajat manusia seperti buat air besar, buat air kecil, juga seperti makan dan minum dibenarkan oleh kebanyakan ijtihad ulama supaya boleh keluar juga. Malam ini sebagai malam pertama yang kita akan berada dengan juh yang ke-21 yang terdiri daripada sebahagian daripada suratul Ankabut dan diekori dengan suratul Rum, kemudian disusuli dengan suratul Luqman, juga suratul As-Sajdah dan suratul Al-Ahzab sebahagiannya. Boleh jadi malam ni kita tu semaya jadi panjang sikit ke, sebab kita tu nak jadi banyak sikit beribadah, kerana Nabi SAW ijtahada fil ashr al-awakhir ma la yajtahibu aw lam yajtahid ma la yajtahidu fi ghairihi. Itulah hadis yang diceritakan oleh Siti Aisyah. Menurut perhatian Siti Aisyah, hadis sahih bahawa Nabi berijtihad bersungguh-sungguh dalam beribadat kepada Allah pada malam 10 malam akhir Ramadan, yang tidak pernah Nabi bersungguh seperti itu pada malam-malam yang lain. Oleh itu, apabila kita mengaku Nabi sebagai contoh hidup kita, Nabi sebagai qudwatun hasanatun li hayatil mu'minin, Nabi sebagai qudwatun hasanatun li hayati as-saimin was-saimat, maka marilah kita pakak fikir cara mana kita nak iktikaf pada malam ni, kerana masjid itu masih lagi
diberi jagaan-jagaan supaya tidak banyak berhimpun padanya. Kalau kita nak iktikaf secara peribadi, sore-sore boleh 2-3 orang sejik, saya yakin kata tidak berlawan dengan apa dia perakat hak semua tu, kerana dia tak sewa jadi iktikaf dalam bentuk berjamaah seperti tiap-tiap tahun kita buat. Masjid Ibadur Rahman di Brau ni tiap-tiap tahun tu hampir-hampir 1000 orang iktikaf, lelaki dan perempuan. Lalu tu tahun ni dia tak sewa jadi berapa gitulah. Sekadar dapat 5 orang gitu tak apa, insya-Allah. Bucu ni duduk jauh-jauh, jangan duduk dekat-dekat. Maka insya-Allah kepada Tok Imam, Tok Khatib, Tok Bilal, Tok atau orang yang Tok siap masjid, boleh dia tu nak tikah atas tangga masjid tak apa dah. Atas sutuh masjid pun tak apa. Atas apa dia kaki 5 masjid pun tak apa. Semua tu dikirakan masjid belaka, sah belaka iktikaf. Masjid Ibadur Rahman kita ni ada Serambi luar tu, situ dinamakan juga masjid. Dalam pagar tu semua tu tanah masjid ya panggil. Kita wakaf untuk masjid, maka kita boleh insya-Allah taala. Mari kita baca sedikit suratul Ankabut. Yang kita nak baca suratul Ankabut ni esok sebenarnya pukul 11 sampai pukul 12 tengah hari. Ayatu al-i'tikaf, hidayatu ayati atau hadyu ayatil i'tikaf. Kita nak cuba mencari pimpinan daripada ayat i'tikaf, iaitu suratul Ankabut tahun ni. Ikhwah kita setuju nak pakat tadabburkan suratul Ankabut sepanjang 10 hari dalam masa i'tikaf. Sama ada i'tikaf di rumah atau i'tikaf di masjid. Maksud di rumah ni masjid rumah atau masjid umum, tetapi tidaklah bentuk halaqah. Cuma masing-masing dengar, masing-masing ada terasak untuk buka dengar, atau ada radio, atau ada komputer. Untuk dengar, saya nak mengajar pukul 11 sampai pukul 12, 11.40 hak Melayu, 20 minit atau 15 minit akhir tu serut dalam bahasa Thai, insya-Allah supaya hari ni lah. Insya-Allah taala. Baik tu haklah hari ni pukul 4 sampai pukul 5 ada sama tiap-tiap hari. Kita tambah pula sehari lagi, tambah pula 1 jam lagi pukul 11 sampai pukul 12 insya-Allah. Supaya kita perbanyakkan ibadah sebanyak yang mungkin, banyak ijtihad. Sungguh dari segi kita tu, sama ada baca Quran atau dengar orang baca atau dengar orang tafsir, maka kita tu duduk dalam ibadah semua insya-Allah taala. Suratul Ankabut saya nak minta baca esok sehari. Malam ni nak dengar Tok Imam bacalah dulu. Kerana kita tu nak hurai wujud panjang sikit. Akan suratul Ankabut. Dia sebelah balik juzuk yang ke-21 ni, saya nak baca ambil di juzuk 21 ya. Ayat 45 suratul Ankabut. Juzuk 41 tu iaitu a'udzu billahi juzuk yang ke-21 dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون
ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Alhamdulillah. 3 keratan ayat awal daripada awal surah tu, daripada awal juh yang ke-21. Maksudnya Allah Ta'ala perintah supaya Nabi baca utlu, baca olehmu ya Muhammad, serta ikut, baca serta ikut, bukan baca bunyi tak tipu, tak ada berimeh, tak ada beramal. Itu bukan makna utlu. Ma uhiya ilaika minal kitab, akan apa yang diwahyu kepadamu daripada Al-Quran, baca. Ya. Wa aqimis salah, patu diri olehmu akan semaya. Masya Allah. Dengan tekun, aqim ni bukan semaya, bukan kata wasallu, bukan wasalli, tapi wa aqimis salah. Sebab apa suruh dirikan salat? Inna salata, kerana sesungguhnya salat itu tanha, selalu menegahkan, anil fahsya wal munkar, dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Semaya ni, kalulah jadi semaya dia tu sebagai semaya yang khasyiah, selalu dia tu melarang atau menahan tuan dia daripada buat benda tak molek. Kalau selagi kita dok berahi buat benda molek, tidak berasa tertahan untuk buat benda, astagfirullah. Kalau kita selagi kita dok berasa dok nak buat benda jahat, tak ada berasa tertahan daripada buat benda jahat, makna kata semaya kita tu kena ulang kaji semula. Semaya tak sampai kepada hak yang Allah Ta'ala kata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingati Allah ataupun ingatan Allah kepada kamu tu adalah lebih besar. Ibnu Abbas yang nak la zikrullah sini, Allah ingat kamu. La zikrullah ialah Allah ingat kamu tu lebih besar daripada mung ingat kepada Allah. Ibn Abbas tafsir kat tu, la ilaha illallah wa la zikrullah, maknanya ia orang panggil idhafah kepada fa'il, mana kata Allah ingat padamu. Kalau idhafah pada maf'ul, mu ingat pada Allah. Ibn Abbas dia lebih suka idhafah kepada fa'il, wala zikrullahi akbar. Sebutan Allah, ingat Allah kepada mung tu, hak tu lah lebih besar sekali daripada apa-apa. Adapun mung ingat pada Allah, ada lebih besar pada apa?
Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah Ta'ala sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan dengan orang-orang yang menerima kitab sebelum Quran ni daripada Tauratnya, iaitu Yahudi, dan Zabur Injil daripada Nasara, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan. Jangan kamu duk berbahas dengan ahli kitab melainkan dengan cara lebih baik. Lebih baik di sini makna apa? Bukan makna kata wak lemuk atau tak kecek langsung ataupun kecek jauh-jauh. Tak. Billati ahsan tu Ibn Abbas kata bila ilaha illallah. Tak ada dah lebih ahsan daripada la ilaha illallah. Ya, akhlak molek tu bahasa dia dah dengan pia-pia apa kena molek akhlak. Bukan kata dengan ahli kitab ya akhlak molek. Akhlak molek dengan semua manusia. Akhlak molek. Ya. Sebab itu di sini maksud dengan lati ahsan ialah bila ilaha illallah. Khatib Ibn Abbas. Ataupun dengan isi Quran. Itu ada pendapat daripada ahli tafsir. Tak ada lebih ahsan billati ahsan tu, nak lebih lati ahsan daripada isi Quran, tak ada. Mungkin nak kecek dengan dia dengan isi Quran, jangan duk kecek dengan otak ni. Illa alladzina zalamu, kecuali orang zalim, puak harbi. Tu minhum daripada mereka itu. Tu kena cakap bisa perang dengan dia. Tak ada kecek molek dah. Kena bisa perang, kena pakai bahasa peluru, bahasa pedang. Illa allazina zalamu. Jangan zalim hai orang bukan Islam. Jangan kamu jadi orang zalim hai orang ahli kitab. Jangan kamu jadi zalim hai orang musyrikin. Kerana orang zalim ni Allah Ta'ala suruh hadapi dalam bentuk kerah. Nah, itu peperangan. Wa qulu, dan kata olehmu amanna billadzi unzila ilaina. Kami telah beriman, rakyat kepada dia. Kata kami beriman dengan barang yang diturun kepada kami itu Quran. Wa unzila ilaikum, dan diturun kepada kamu daripada Taurat dan Injil. Kami beriman belaka. Mungdak. Mau beriman dengan Taurat dengan Injil, tak beriman. Kalau Yahudi beriman dengan Taurat saja. Kalau Kristian beriman dengan Taurat dan Injil, tak beriman dengan Quran. Ini satu kesilapan besar. Nah, inilah di antaranya yang kata ada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kata apa Islam ni boleh nikah orang Tino Yahudi dan Nasara dengan orang Islam. Tapi orang kafir Yahudi Nasara nak menikah dengan orang Tino perempuan Islam tak boleh. Apa itu? Tak ada ya tak? Dia kata bukan tak ada, tapi ya tak sama. Sebab apa? Sebab mu tak beriman dengan Quran, aku beriman dengan Taurat mu. Dia jawab itu. Jadi boleh agak alasan dia. Nah, aku beriman dengan Taurat, dengan Injil, aku boleh menikah dengan anak tina mu. Mu tak beriman dengan Quran aku, mu tak boleh menikah dengan anak tina aku. Jadi molek situ. Mu tak ada payah nak beriman dengan, mu nak menikah anak tina aku, beriman dengan Quran habis. Nah, itu satu jawapan yang cukup tepat. Nah, jangan kita berasa usi Islam tak ada. Islam tak ada orang panggil apa? Priap. Au priap. Tak Islam tak. Nah, oleh itu maka alhamdulillah wa ilahuna wa ilahukum wahidun. Tuhan kami dan Tuhanmu ada sah ya. Bukan tiga sepemuda ayat tu tak sah. Wa nahnu lahu muslimun. Kita ni serah diri pada dia belaka. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab, begitulah kami turun pada kamu akan kitab Quran ni wahai Muhammad. Maka orang yang kami bawa datang pada mereka itu akan kitab yu'minuna bihi. Orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil sebelum itu ada yang beriman dengannya. Wa min haula'i pun, dan daripada kalangan puak-puak Mekah ni pun, sebab surah turun Mekah kan, may yu'minu bihi, mereka yang beriman dengannya. Wa ma yajhadu bi ayatina illa al-kafirun,
dan tidak menolak akan ayat-ayat kami mereka buat kafir ya lah. Hei orang kafir mu tolak apa ayat Allah. Hei jin kafir mu patisik apa ayat Allah Tuhan yang menjadikan kamu. Maka jadilah kamu kafir. Kalau mu tak tolak ayat Allah, seni, tak ada kena jadi kafir pada. Terima ayat Allah. Hei umat, hei orang bukan Islam. Nah, insya-Allah taala itulah daripada surah tu apa dia surah tu apa dia Al-Ankabut. Suratul Rum, Allah, Islam ni agama politik juga. Rom ni merupakan satu kerajaan empire imperator zaman Nabi SAW. Tak nama Suratul Rum. Oh, tinggi sungguh Islam. Tu ada di Madinah ni ya. Dek Mekah tak nama Suratul Rum. Nabi tak biasa pergi ke Rum. Nah, Nabi kecek harum. Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ghulibatir Rum في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. Alhamdulillah. 5 keratan ayat awal daripada suratul Rum. Allah Ta'ala cerita kepada orang di Mekah. Tak biasa pergi ke Rum. Tak biasa duk dengar sejarah Rum, duk jual setara mana berlawan dengan Farsi. Rum lawan Farsi masa tu. Nah, Rum ni adalah Kristian. Farsi Majusi. Semua api. Jadi orang Kristian lebih dekat kepada Islam daripada orang Majusi. Lalu tu sikit sebanyak jiwa surah ni supaya kata nak sokong Rom lah. Nah, jadi puak Rom kalau cia bola agak. Dia katakan orang-orang Rom telah dikalahkan masa tu. Di negeri yang dekat sekali dikalahkan itu. Nah, la ilaha illallah. Di negeri yang paling dekat sekali Rom itu dikalahkan. Wahum walhal mereka itu min ba'di ghalabihim sayaghlibuna fi bid'i sinin. Mereka itu selagi mereka menang ke atas puak-puak Farsi dalam beberapa tahun. Dalam beberapa tahun akan menang dia. La ilaha illallah. Bila tu berapa tahun tu? Tu. Jadi kita tengok di sini bahwasanya Allah Ta'ala cerita benda ni akan perkara yang ada dalam ilmil ghaib. Dalam ilmil ghaib dia kata orang akan benar dalam masa bid'ah ni tak sampai 10 tahun lah. Nah, tu dia. La ilaha illallah. Situlah ada sikit sebanyak pakak sekarlah
Fak musyrikun dengan Abu Bakar berapa tahun. Nah, lepas tu kata Abu Bakar, nah dia kata 3 tahun sampai 9 tahun tu dia kata bid'ah sini. Maka apa dia Abu Bakar tu apa dia betul lepas Maidah ne tahun dah qabla an yazharu tu fa akhadha al musyrikun rahana Abu Bakar lamma dakhala as-sana as-sabi'a zahrat ar-rum ala Faris. Masa 7 tahun ni fa'aba al-muslimun ala Abu Bakr tasmiyatu 6 sinin. Abu Bakar kata ne tahun padahal berlaku pada tahun yang ke-7 kemenangan Rom ke atas Farsi. Kalahlah Abu Bakar kalah. La ilaha illallah. Ini panjang cerita, kita tak payah cerita banyak. Lillahil amru min qablu min ba'du. Ning masa ning orang Islam kepada pentadbiran Allah jua terpulang segala urusan sesebelum dan sesudah berlakunya. Dan pada ketika berlakunya kemenangan Rom itu, yauma izin tu mana ketika berlaku peperangan Rom, kemenangan Rom, yafrahul mu'minun, orang mukmin suka hati sebab ya orang beragama langit juga buat Kristian ni. Nah, tu binasrillah, dengan kemenangan yang diberi oleh Allah, yang suruh mayyasha, yang memberi kemenangan kepada siapa yang dikehendaki. Dok gambar dah bla-bla. Oh ya, atau agama Islam ni agama daripada peringkat Mekah lagi dok wipak wican ataupun dok mai komen, dok mari apa dia cakap berkenaan dengan politik negara masa tu, politik dunia yang dok berlawan di antara Rom dengan Farsi. Allah Taala maksud apa mari ayat katanya saya ghlibuna fi bid'i sini. Nah, bid'i sini 1 sampai 9 lah. Nah, ataupun kata sebenarnya ambil 3 sampai 9 bid'ah sini. La ilaha illallah. Akhirnya orang kalau berlaku pada tahun yang ke-7. Nah, dah 9 tu dah lah. Dah 9 tu dah. La ilaha illallah. Wa huwal azizur rahim, dan dialah jua yang amat gagah perkasa lagi amat mengasihani. Allah wa'adallah, demikian janji Allah. Allah tidak pernah mengubah janjinya. Dia kata nak benar bila laku situ. La ilaha illallah. Ya Allah, itulah suratul Rum. Banyak pengajaran yang kita dapat ambil daripada suratul Rum, tapi kita tak ada masa untuk nak panjang lagi. Suratul Luqman. Allah, inilah orang lelaki yang diberi nama dia kepada surah dalam Quran, sebut nama Luqman dalam Quran. Ya Allah, Masya Allah, kerana dia ni seorang soleh yang didikan dia sangat baik sekali. Di mana dia katakan dah? Nah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ambil daripada Luqman, surah Luqman. Dah, ambil daripada Luqman selalu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dhulmun azim. Ini di antara isi ajaran Allah dalam surah Luqman. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Luqman hikmat kebijaksanaan serta kami perintah padanya, bersyukurlah kepada Allah akan segala nikmat-nikmatnya kepadamu. Dan siapa yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri, bukan boleh ke orang lain. Dan siapa yang tidak bersyukur
maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Tak apa oleh Allah, kerana sungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Mu tak syukur tak apa, tak ada kurang apa oleh Tuhan. Tuhan tak ada nak puji mu, tak ada nak syukur mu. Syukur mu faedah ke mu, ya, tak ada faedah ke Tuhan. Ini kita mengerti. Ini akidah. Ayat ni ayat akidah. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. La tusyrik billah. Inilah pesan bapak kepada anak nombor satu sekali, jangan kamu syirik pada Allah. Hak ni lah dia panggil virus corona yang paling bahaya sekali ialah corona syirik. Virus syirik ni bahaya benar-benar. Lebih kita takut daripada virus corona lagi. La ilaha illallah. Inna syirka la zulmun azim. Ni sebabnya. Kerana sungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Corona ni kalau mati sebab corona, gaduh-gaduh dia mati syahid. Tapi kalau mati dalam syirik, Allah tak tubik dalam neraka. Na'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebab itulah virus syirik lebih bahaya daripada virus corona. La ilaha illallah. Itulah di antara suratul Luqman, ajaran Luqman nombor satu sekali, alla tusyrik bi syai'a. Kepada la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. La ilaha illallah. Zalim. Siapa syirik? Zalim. Sebab dia panggil wal kafiruna humuz zalimun. Dan orang kafir adalah orang zalim. Sebab apa? Sebab dia syirik dengan Allah. Na'udzubillah minasyaitanir. Gitu ya. Ayat sakut pak ngedidik ke anak-anak malak benar suratul Luqman ya. Kemudian harububiyah Allah Taala kerana itu ke Mekah. Kemudian suratul Sajdah. Ya Allah, ada 30 ayat turun di Mekah juga. Kita dengar malam-malam Jumaat Samudah ni dah. Nah, dalam surah Sajdah ni disunatkan malam ni kita sujud sajdah, sujud tilawah dia panggil. Nah, pada ayat yang apa dia? Nah, yang ke-15. Ya semua 30. Itu ayat 30 semua. Tengah malam. Wahum la yastakbirun tu di tengah 15 ayat. Nah, Allah Taala suruh beri sunnah sujud. Nah, syariat Allah supaya sunat sujud kepada Allah Subhanahu Taala. Nah, sebab ia tidak takabur. Lepas tu akhir sekali suratul Ahzab. Suratul Ahzab ni surah turun Madinah. Sesuai dengan tu Al-Ahzab ni makna katanya Allah Ta'ala cakap dengan orang-orang yang berhubung dengan masalah peperangan Ahzab. Allah, peperangan Ahzab adalah perangai puak-puak yang banyak yang duk lawan Nabi SAW. Puak Bani tu Bani ni, puak-puak Ahzab banyak parti buat satu untuk lawan Islam, lawan Muhammadur Rasulullah. Berlaku peperangan di Al-Madinatul Munawwarah, peperangan Khandaq Ahzab. Tapi dikalahkan oleh Allah Taala. Oh, sedap benar surah ni. Nah, sangat-sangat kekal bagi surah ni mengenai dengan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Ahzab kau turut sungguhnya dalam lingkungan ayat yang ke-21 ni duduk di 30 ayat lah surah Al-Ahzab. Nah, lepas tu lebih laginya dia semua suratul Ahzab ni dia banyak puluh ayat juga, tetapi yang menjadi juzuk yang ke-21-nya 30 ayat. Dia 73 ayat. Lebih lagi 43 ayat boleh dia nak baca malam Isyak ataupun nak baca malam ni selalu saya sudah email ya. Insya-Allah taala itulah yang pada petang hari ini kita tu jadi bersungguh dari segi kita beriman kepada Allah SWT, dari segi kita qama pada malam ini. Man qama ramadana imanan wahtisaba. Kena asas iman, al-qiyam ala asasul iman.
wa talabul ajr min Allah. Nah, wa yarjul ajra min Allah. Itu makna kata barulah jadi qama Ramadan. Kalau qama Ramadan tak ada ingat kata kita ni beriman kepada Allah, maka tak jadi. InsyaAllah malam ni ya. Malam ni kita buat kerja malam ni. Kalau malam ni Lailatul Qadar, semaya semalam supaya semaya lebih pada kita semaya 84 tahun lagi. Kita tak orang nak semaya nak malam 84 tahun ni tak ada. Nah, 84 tahun orang umur dekat 100. Abang nak balik tu 15. Nah, dekat 100. Kata Allah, alhamdulillah, ini kelebihan hadiyatun rabbaniyah. Sebab tu kalau boleh malam ni mula start kita buat semua kebaikan taat. Dari segi kita gapa dia semayanya, baca Quran malam ni semalam tu supaya baca Quran lebih pada 84 tahun. Sedekah malam ni kalau boleh syuting sedekah malam. Tiap-tiap orang boleh sedekah. Tiap-tiap malam akhir ni. 10 malam, 9 malam, 100 malam ke 200 malam ke 300 tu satu tapak. 300 satu tapak, mana kat satu tarambit. Kalau boleh tubik 300 malam nah, malam benar. Bos apa dekat raya jadi kat 3000. Tu ya. Ya, kita boleh tubik 300. Kalau malam kita tubik 300 tu betul dengan Lailatul Qadar. Allah. Kena dok kun dengan apa 300? Kun dengan alfu syahrin. 1000 bulan. Nah, sebab tu saya kata, oleh kerana kita tak tahu kata malam ni ke malam 27 ke malam 25, kita waktu baik nak malam 300 kok, 500 kok, 1000, 3000, ikutlah. Atau kita nak uji kepada si mati yang kita niat pada dia ke, ataupun untuk kita sahaja tak nak si mati pun tak apa. Saat ni ada mari pula pada saya 21,000 untuk nak buat malam ni. Saya nak minta nak ecek misalnya boleh 21,000 ni. Kalau tak ecek beri kepada semalam tu 2,000, semalam 2,100, 2,100. Nah, atau bagaimana, saya nak cuba fikir tengok supaya nak takut kalau tu baik malam ni habis ni takut tak apa dia tak kena Lailatul Qadar ke, tak boleh double hak adhaf tu. Nah, jadi waktu baik tiap-tiap malam tu 2,000 kok, 2,000 kok. Sampai 9 malam tu kita habis duit dia. Saya rasa molek juga cara tu, insya-Allah taala. Saya nak cuba kecek dengan tuan dia sebagai nak ihtiyati. Nah, akan istimrar amal. Nah, al ibadah istimrar. Tak ada kata tu baik sekali, tak ada waktu bila lepas tu. Tak pandai istimrar. Nah, insya-Allah taala. Nah, sesuai dengan kita tak tahu kata malam mana. Semaya apa sepatutnya juga. Semaya malam ni, semaya pula malam esok, semaya pula malam lusa, semaya seumur. Kerana kita tak tahu kata malam mana. Taharrau Lailatul Qadri, yani fadla Lailatul Qadri fil 'ashr al-awakhir min Ramadan. Doa apa sebab tu? Doa malam doa. Zikir banyak, 1000 kali istighfar, 1000 kali la ilaha illallah, 1000 kali Allahumma salli ala Muhammad, 1000 kali gapa dia ya zal jalal ikram, 1000 kali la haula wala quwata illa billah. Tu ada hak kalimah aksiru min qawli la ilaha illallah, aksiru min as-salati alayya. Ada kalimah aksiru tu kita banyak. Alazzu bila biya zal jalal ikram tu mana banyak tak? Banyak ya zal jalal ikram, ya zal jalal ikram, ya zal jalal ikram. Lepas la haula wala quwata illa billah. Itu semua tu ada tasbih. Banyakkan subhanallah, tasbih. Nah, tasbih. Nah, tu semua tu kalimah gapa dia yang mendatang kalimah aksiru banyak. Nah, banyak. Jadi kita hak tak ada had, hak ada had jangan lebih. Lepas maya 33 jangan lebih. Nah, 34 atau 33 campur dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jadi jangan lebih. Lepas tu hak banyak, 1000 2000 istighfar. Nah, banyakkan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, banyak. Nabi istighfar 100 kali sehari. Pak kita ni orang banyak dosa ni sepatutnya lebih pada tu lagi, insya-Allah taala.
Karena itulah malam ni insya-Allah dah. Mari kita pakat sungguh puak kita, pakat masuk masjid atau pakat duduk dalam rumah malam ni dulu 21 ni. Pakat kira sebab mazhab Syafi'i malam ni lah hak nombor satu sekali yang diharapkan kelebihan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, adapun mazhab 27 tu mazhab Hanafi dengan Hambali. Nah, di 27 dia berat 27. Nah, tapi Nabi berat serupa semua Nabi. Nah, ambil di malam 21 Nabi yang iktikaf sampai kepada malam raya, sampai kepada hari raya. Nah, kita pun sepatu juga. Nah, mudah-mudahan bagi orang yang iktikaf penuh tu, insya-Allah dia tu dapat kelebihan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nego dengan duit pelabur banyak, nego dengan sembahyang pelabur banyak, nego dengan zikir pelabur banyak, nego dengan gapo lagi. Nah, dengan baca Quran pun labur banyak. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. A'anana Allah wa iyyakum lijtihad al-jad في العشر الأواخر من رمضان كما اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما لا يجتهد في غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.